Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina ولمشائخنا ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sidang jemaah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masih lagi dalam keadaan diberikan kesihatan dan keafiatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama sekali lagi pada malam yang mulia ini untuk menyambung pembacaan kitab Adab Perempuan, juzuk yang pertama karangan Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johri. Kita masuk pada membicarakan adab yang seterusnya yang perlu diajarkan kepada anak-anak perempuan, khususnya pada perbicaraan kita ini menjurus kepada anak-anak perempuan. Tetapi tak salah, adab ini kita terapkan dan kita ajarkan kepada anak-anak lelaki, kerana ada perkara yang bersesuaian dan muafakat di antara adab seorang perempuan dan juga adab bagi lelaki. Pelajaran yang keenam, adab kepada jiran-jiran. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang keenam, adab kepada jiran-jiran. Adab kepada jiran-jiran. Siapa dia jiran-jiran? Mereka yang hampir kepada kita, iaitu mereka yang bersebelahan dengan rumah kita. Bahkan sebahagian daripada para ulama
ketika mereka mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan jiran. Mereka menyatakan yang dikatakan jiran itu adalah mereka yang berdekatan dengan rumah kita, iaitu 40 buah rumah ke hadapan, 40 buah rumah ke belakang, 40 buah rumah ke kanan dan 40 buah rumah ke kiri. Ibarat kata sekampung lah. Kalau kata jiran tu makna sekampung. Sekampung tu ibarat semuanya adalah jiran-jiran kita, iaitu mereka yang berdekatan dengan kita. Jadi jiran ini juga merupakan orang ataupun individu yang perlu kita jaga, yang perlu kita layani, yang perlu kita beradab dengan mereka. Kerana itu dalam kitab ni diajarkan serba sedikit bagaimana caranya kita nak beradab dengan jiran-jiran tetangga. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam banyak hadis yang diriwayatkan membicarakan tentang keutamaan jiran, yakni keutamaan kita menjaga hak-hak jiran. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang jirannya itu tidak merasa aman daripada kejahatan dirinya. Maksudnya kalau kita menyakiti jiran kita dengan kelakuan, dengan perbuatan, dengan tindakan yang menyebabkan jiran itu menjadi tidak selesa dan tidak selamat duduk berjiran dengan kita, maka tidak akan dapat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Janganlah dia menyakiti jirannya, sama ada menyakiti dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dan jiran yang baik ini termasuk di antara tanda-tanda kebahagiaan. Kalau kita memiliki jiran yang baik dan kalau kita ni menjadi jiran yang baik, maka jiran yang baik ini termasuk sebahagian daripada tanda-tanda kebahagiaan bagi hidup seseorang. Hadis daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang termasuk dalam tanda kebahagiaan hidup seseorang. Ada 4 perkara yang apabila seseorang itu miliki, ia termasuk sebahagian daripada tanda-tanda kebahagiaan dalam kehidupan. Yang pertama, isteri yang solehah. Jadi kalau ada seorang lelaki yang mendapat isteri yang solehah, maka termasuk dalam tanda kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Nabi memberi isyarat bahawa tanda kebahagiaan itu adalah tempat tinggal yang luas. Maksudnya tempat tinggal yang selesa, walaupun bukanlah rumah yang terlalu besar, tetapi selesa, yang mana rumah itu memada untuk menutup dirinya dan ahli keluarganya daripada dipandang oleh orang luar, dan juga dapat menyelamatkan dirinya, ahli keluarganya dan harta bendanya daripada kecurian dan sebagainya. Maka itu memada dah untuk dikatakan sebagai tempat tinggal yang luas. Ini tempat tinggal yang selesa itu sebahagian daripada tanda kebahagiaan. Dan yang ketiga, jiran yang baik. Jiran yang baik ini termasuk di antara tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda keselamatan dan tanda-tanda keselesaan. Andai kata kita memiliki jiran yang memang kita tahu jiran kita ni orang yang amanah, jujur dan boleh dipercayai, sudah pasti kita ini hidup dalam ketenangan. Kita akan hidup dalam keselesaan, kita akan hidup dalam kebahagiaan. Kita tak bimbang nak meninggalkan rumah, kita tak bimbang nak meninggalkan amanah kepadanya. Kenapa? Kerana kita tahu jiran kita ni termasuk orang yang memang boleh dipercayai, memang termasuk daripada kalangan orang akhlaknya baik. Jadi jiran yang baik ini salah satu daripada tanda kebahagiaan bagi hidup seseorang. Dan yang keempat, di antara tanda kebahagiaan bagi diri seseorang itu ialah kenderaan yang nyaman, yakni kenderaan yang elok untuk dibawa ke sana kemari. Bukanlah semestinya kenderaan yang mahal, tetapi kenderaan yang elok untuk digunakan. Bila kita ada satu kenderaan walaupun kecil, tetapi dalam keadaan yang
kita kata sentiasa mudah untuk digunakan dan elok untuk dibawa ke sana kemari, tidak bermasalah dan sebagainya, itu merupakan tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan bagi seseorang. Ini 4 perkara. Dan Nabi SAW juga menyatakan, dan termasuk di antara 4 perkara, 4 perkara yang termasuk dalam tanda-tanda kesengsaraan. Lawan bagi kebahagiaan iaitu kesengsaraan. Yang pertama apa? Isteri yang buruk akhlaknya. Isteri yang buruk akhlaknya. Lawan bagi isteri yang salihah. Yakni isteri yang tidak tahu tentang urusan agama dan isteri yang tidak tahu bagaimana nak menghormati hak-hak suami. Ini di antara tanda kesengsaraan. Ini memang nyata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat isteri yang tak tahu menyempurnakan tuntutan agama dan isteri yang akhlaknya buruk, sengsara hidup kita. Walaupun kita kaya-raya macam mana pun, kalau dapat isteri yang seumpama ni, nescaya kehidupan kita tak senang. Kita tak akan dapat rasa kebahagiaan. Biarlah hidup kita susah nisbah harta, tapi kalau kita ada isteri yang salihah, insya-Allah, walaupun harta kita sedikit, walaupun kita bukan termasuk dalam kalangan orang yang memiliki kemewahan, tapi dengan sebab ada isteri yang salihah, insya-Allah kita akan sentiasa merasa tenang kehidupan kita. Kita akan rasa bahagia, kita akan rasa selesa. Kerana isteri yang salihah ni, di antara salah satu daripada sifat-sifatnya ialah dia bersifat dengan qanaah. Apa maksud qanaah? Sentiasa merasa cukup dan rasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Berlawanan dengan isteri yang buruk akhlaknya, isteri yang tidak salihah. Kenapa? Sifat qanaah ni tidak ada. Bila tidak ada sifat qanaah, dia akan sentiasa menuntut, meminta, berkehendak. Terkadang sampai kepada satu tahap kita sebagai suami tidak mampu untuk memberikan, dia paksa. Maka berlakulah pertelingkahan, pergaduhan dan sebagainya. Kenapa? Tidak dapat menunaikan keinginan isteri itu. Jadi isteri yang buruk akhlaknya ni, maka dia satu bebanan bagi suami, satu musibah yang besar bagi seorang lelaki apabila dia mendapat seorang isterinya itu termasuk sebahagian daripada orang yang akhlaknya buruk. Okey. Yang kedua, di antara tanda kesengsaraan iaitu tempat tinggal yang sempit. Ini tempat tinggal yang tak selesa. Tempat tinggal yang tak selesa ni termasuk tanda kesengsaraan bagi hidup seseorang. Kan tu tempat tinggal ni memainkan peranan yang penting. Sebagai suami, dia bertanggungjawab untuk berusaha memberikan keselesaan kepada isterinya dengan menyediakan tempat-tempat yang sesuai. Apabila sudah ada bertambahnya ahli keluarga, maka perlulah dia mencari rumah yang lebih selesa, ataupun tempat tinggal yang lebih selesa, yang lebih sesuai untuk kehidupan mereka berkeluarga. Kerana tempat tinggal yang sempit ni terkadang menjadi tekanan, dan terkadang menjadi tanda kesengsaraan bagi hidup seseorang. Baik. Yang ketiga, jiran yang buruk. Di antara tanda kesengsaraan, tanda hidup seseorang itu tidak bahagia apabila dia berjiran dengan seseorang yang buruk akhlaknya. Bila akhlak jiran itu buruk, maka kita ni hidup dalam kebimbangan. Kita akan sentiasa hidup dalam keadaan ketakutan. Nak tinggal rumah pun rasa takut. Kenapa? Mengenangkan jiran kita ni yang mungkin akhlaknya tak baik, suka mencuri, suka mengendak ataupun berbagai perkara lah. Dan kita sentiasa merasa nak meninggalkan ahli keluarga kita di rumah pun rasa terancam. Jadi jiran yang buruk ni, dia merupakan satu perkara yang boleh menyebabkan hidup kita jadi tak tenang. Jadi hilang kebahagiaan hanya semata-mata duduk berjiran dengan orang yang buruk akhlaknya. Tu. Dan yang keempat, di antara tanda kesengsaraan bagi kehidupan seseorang ialah memiliki kenderaan yang buruk. Maksud kenderaan yang buruk ni, maksud kenderaan yang tidak boleh diguna pakai. Bukanlah kata buruk dengan warna ataupun dan sebagainya. Bukan kerana lama dan sebagainya. Ada kereta yang lama tapi masih boleh digunakan. Maksud buruk di sini iaitu kereta yang sering rosak. Walaupun baru beli, tapi kalau banyak kali rosak pun termasuk dalam kenderaan yang buruk lah. Tak boleh pakailah, tak gunalah, walaupun kereta tu baru sekalipun. Jadi apabila kita ni diberikan ataupun memiliki kenderaan yang usang ataupun yang buruk ni, ataupun yang banyak masalahnya ni, dia di antara tanda kesengsaraan dalam kehidupan. Kenapa? Kerana nak pergi kerja, sampai tengah jalan kereta mampu, tak lagi kerja. Ataupun tengah jalan dengan anak isteri, kereta rosak, tak boleh nak tunaikan kehendak isteri dan anak-anak. Jadi ni 4 perkara.
Empat perkara termasuk di antara sebahagian daripada tanda kesengsaraan bagi hidup seseorang. Baik, itu sebahagian daripada perkara yang berkaitan dengan pentingnya hidup berjiran, yang mana pentingnya kita menjaga adab kita ketika bersama dengan jiran. Kerana jiran ni dia akan memberikan kelebihan kepada kita dan dia akan memberikan manfaat kepada kita seandainya kita pandai dan kita tahu menjaga hubungan kita dengan mereka. Baik. Kita lihat apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ni. Katanya hendaklah ia anak perempuan ini diajarkan supaya rasa kasih dan hormatkan jiran-jiran ibu bapanya. Maknanya kita bertanggungjawab sebagai ibu bapa, kita mengajarkan kepada anak kita ni, iaitu anak perempuan lah, supaya ia ada sifat rasa kasih. Kasih ni maksudnya di antaranya sifat simpati, dan ada sifat yang elok, serta hormatkan jiran-jiran ibu bapanya. Jiran ni mana orang yang duduk bersebelahan dengan rumah ibu bapanya. Kerana apa? Kerana mereka itulah, yakni jiran tu, orang yang terlebih hampir kepadanya kemudian daripada ahli rumahnya. Kerana jiran ni dia termasuk orang yang paling dekat dengan kita. Selepas daripada mana? Selepas daripada ahli keluarga kita. Di waktu kita ada ahli keluarga, maka ahli keluarga tak orang yang terdekat dengan kita. Tetapi andainya satu ketika ahli keluarga kita tidak ada, ahli rumah kita tidak ada, jadi siapakah orang yang terdekat dengan kita? Jiran kita yang duduk bersebelahan dengan kita. Sama ada sebelah rumah ke, belakang rumah ke, depan rumah ke, tepi rumah ke, itu orang yang terdekat dengan kita. Dan mereka itu, jiran tu, bersama-sama dengan ibu bapanya pada kesukaan dan pada percintaan. Kerana jiran yang ada di sebelah rumah kita ni, yang berdekatan dengan rumah ni, merupakan orang yang sentiasa bersama dengan bapa kita, ibu bapa kita pada nisbah kesukaan, yakni pada kegembiraan dan percintaan, yakni rasa kasih sayang. Jiran ni lah, sepatutnya begitulah kehidupan tu. Bahawa jiran-jiran ni, kita sama-sama jiran ni selalu berkongsi perkara yang baik, dan terkadang kita berkongsi juga kedukaan. Kerana itu adat ataupun adab hidup berjiran. Mesti ada rasa saling bergembira dan saling berkongsi perasaan kasih dan sayang. Kerana tiada lengah ia daripada menyempurnakan barang yang lazim bagi keduanya. Kerana tiada lengah ia jiran ni lah daripada menyempurnakan barang, yakni keperluan yang lazim bagi keduanya, kedua ibu bapa. Kerana jiran ni peranan dia apa? Peranannya biasanya jiran ni dia akan sentiasa membantu. Membantu apa-apa juga keperluan yang diinginkan oleh ibu bapa kita kalau dia tak mampu untuk selesaikan. Kita banyak berhajat kepada jiran-jiran. Kerana mungkin ada sebahagian daripada keluarga yang anak-anaknya masih kecil. Jadi apabila nak buat satu-satu kerakyatan ke, nak buat satu-satu majlis ke, berhajat kepada orang yang menolong. Jadi siapa yang berhak menolong kalau tidak jiran-jiran yang ada di sebelahnya? Mungkin zaman kita sekarang ni peranan jiran tu semakin berkurangan lah. Tak seperti zaman-zaman dahulu. Kalau kita lihat zaman-zaman dahulu, hidup masyarakat tu masih ada lagi sifat bergotong royong, saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam menyelesaikan satu-satu permasalahan. Terutama antara contohnya untuk menyelesaikan walimatul urus, majlis perkahwinan. Kalau dulu kita lihat 10 tahun dulu ke 20 tahun dulu, mungkin 10 tahun dululah sekurang-kurangnya. Masyarakat kita bila nak buat satu-satu majlis, mereka akan menghimpunkan ramai orang untuk membantu mereka itu menyelesaikan majlis kerakyatan. Dijemput orang ni, tolong masak, tolong buat kerja ni, tolong buat ni. Itu dulu. Kenapa? Itulah peranan jiran. Mereka saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam menyelesaikan urusan-urusan kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang peranan jiran ini semakin berkurangan. Bila kita bila di antara kita ni sudah banyak menggunakan perkhidmatan catering dan sebagainya, maka ketika itu peranan jiran tu semakin kurang. Jiran hanya sekadar datang untuk makan, minum, balik. Tak seperti dulu.
Kalau dulu sehari, bukan kata sehari, 3-4 hari sebelum majlis tu jiran dah berkampung dah di rumah kita. Dengan bahagian tolong buat balainya, sediakan tempat mejanya, masak telur pindangnya, kemudian sembelih lembunya ke, basuh ayamnya, kemudian daripada malam tu masak, siang tu ada pula penanggar, yang ni orang yang tolong bantu, selesai majlis tolong basuh lagi. Tu peranan jiran dulu. Kita kata hidup masyarakat kekampungan tu masih ada. Tapi sekarang semakin hilang lah. Bila perkara ni semakin hilang, maka kita makin seolah-olah tidak memperhatikan jiran yang ada di sebelah-sebelah kita. Sehingga ada sebahagian daripada kita tak kenal pun siapa jiran sebelah. Kita tak kenal pun siapa duduk sebelah kita, siapa duduk belakang rumah kita, siapa duduk depan rumah kita, siapa ada orang tanya pun tak tahu ada tak orang ni duduk sini. Kenapa? Kerana kita kurang tu. Adab kejiranan tu semakin kurang. Tapi sebenarnya kalau kita nak ikut bahawa adab kejiranan ni daripada Rasulullah SAW memperingatkan kita daripada dulu lagi. Supaya apa? Jaga komuniti yang ada di sekitar kita. Kenapa? Inilah orang yang sentiasa akan membantu kita, akan menolong kita bila kita memerlukan bantuan. Dan mereka jugalah menjadi orang yang sentiasa kita ni kalau ada kelebihan untuk kita berikan pertolongan. Okey, tu dia kata jiran ni di antara orang yang paling dekat dengan ibu bapa kita dan paling dekat dengan kita di rumah, dan mereka ni biasanya golongan yang sentiasa membantu untuk menyempurnakan apa juga keinginan daripada ibu bapa kita andainya mereka berhajat. Tu. Baik. Kerana tu hendaklah ia anak perempuan ni berkasih-kasihan, yakni saling, maksudnya berkasih-kasihan ni mana ada sifat rasa prihatin, kemudian ada sifat rasa kasih sayang, ada sifat simpati, ada sifat hormat. Dengan mereka itu pada tiap-tiap mendapat peluang. Bila ada ruang, bila kita ada kesempatan untuk kita berbuat baik kepada mereka, maka lakukanlah. Ni dituntut, diajar. Bila kita memang ada ruang untuk berbuat kebaikan kepada mereka, sama ada walaupun sekadar dengan teguran, mengucapkan salam, ataupun apa-apa juga peluang untuk berbuat kebaikan, maka disuruh buat. Itu di antara adab kita dengan jiran kita. Dan melawat kesakitan mereka itu. Dan apabila ada di antara jiran kita yang sakit, maka berziarahlah kita kepada dia. Kita melihat keadaan dia, apa musibah yang ditimpa atasnya. Kalau sakit, maka kita datang berziarah kepadanya. Kalau dia perlukan bantuan, kita tolong ke dia. Kalau dia perlukan untuk ubat-ubat tertentu, kita tolong carikan kepada dia. Ini di antara adab kita berjiran. Kalau kita buat kepada orang, nescaya apabila kita sakit, orang akan datang kepada kita pula. Seperti mana kita berbuat baik kepada orang, nescaya orang akan membalas kebaikannya yang kita buat. Tu. Dan bertanyakan yang gaibnya serta bersama-sama mereka itu pada kesukaan dan percintaan, dan bertanyakan yang gaibnya bila tak nampak kepada dia beberapa hari, tanya ke mana tak nampak 2-3 hari ni, ada masalah apa-apa ke. Itu di antara adab berjiran. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila Nabi melihat ada di antara sahabatnya yang tak kelihatan di masjid untuk beberapa hari, maka dia tanya, si Fulan bin Fulan ni mana? Apa yang berlaku kepada dia? Aku tak dapat 2-3 hari ni. Maka sahabat pun kata, dia ni sedang sakit ya Rasulullah. Bila tahu, Nabi terus pergi ziarah. Jom kita pergi berziarah. Kalau dengar ada musibah, hanya pergi musibah. Hatta bukan saja daripada kalangan orang yang Islam ketika itu, mereka yang tidak Islam pun Nabi berziarah. Kalau Nabi tahu ada di antara jirannya itu yang dalam keadaan ditimpa dengan musibah. Tapi kita hari ini terkadang apa yang kita lihat, sehingga ada sebahagian daripada jiran kita dah meninggal sebulan 2 pun kita tak tahu. Jangan kata sakit, meninggal pun kita tak tahu. Duk buah-buah mana kita dah meninggal lama dah. Iya ke? Itu sebab kita tak ambil tahu. Bukan maksudnya ambil tahu tu kita nak sibuk-sibuk tahu tentang urusan dia, tak. Tapi sekadar bertanya kepada perkara yang patut. Ini di antara apa kita kata perkara yang dituntut, kita bertanya maslahat orang lain yang supaya kita boleh bantu. Kalau sakit kita tolong, kalau dia miskin kita bantu, berikan makanan, bantuan dan sebagainya. Jadi disuruh tanya. Kalau dia tak ada tu, jiran kita tak ada, tanya ke mana dia pergi. Kalau tak dapat tanya dengan ahli keluarga je, tanya dengan jiran yang lain. Ke mana dia pergi, nampak rumah tutup 3-4 hari, tak nampak ada orang dan sebagainya. Jadi kita kena tanyalah. Dan kita sebagai jiran sekalipun kenalah sentiasa berhubung dengan dia. Supaya apa? Supaya andai kata kita ambil contoh, kalau kita keluar
daripada kampung, kita keluar daripada rumah kita menuju ke satu tempat yang mana kita ni berhajat waktu yang lama, 3-4 hari tak balik ke rumah. Jadi kalau kita hidup berjiran ni saling bertemu ramah dan kita saling bertegur sapa, jadi kita boleh amanahkan pada jiran kita, tengok-tengok rumah. Aku tak ada rumah ni 3-4 hari ni, rumah kosong ni, mana tolong tengok-tengok lah. Jiran pun tahu, dia sedia maklum. Tak apalah kalau macam tu, maklum. Ini kalau kita tak bagi tahu ke dia, kita keluar senyap gitu. Jadi rumah kita orang masuk ke apa, dia ingat kita. Dia ingat kita dalam rumah. Tahu-tahu kita balik, tengok rumah kosong. Tak ada barang, habis semua kena ambil dengan orang. Jadi kita tanya jiran, kenapa tak tengok rumah aku? Jiran kata, mana aku tahu mu pergi mana-mana. Dah tak kabur sepatah pun. Sebab tu kita kena ramah duduk dengan jiran ni. Kena sering bertanya dan meninggalkan amanah. Kalau kita yakin jiran kita tu termasuk daripada kalangan orang yang boleh diberikan amanah. Dan kan tu kena cari jiran yang baik. Bila kita dapat jiran yang baik ni, mana kita boleh percaya kepada dia untuk meninggalkan apa-apa jua amanah yang kita nak berikan. Baik. Tu. Dan bertanyakan yang gaibnya daripada keluarga dia ataupun diri dia, iaitu diri jiran tu. Serta bersama-sama mereka itu pada kesukaan dan percintaan. Dan hendaklah kita ni bersama-sama juga mereka itu pada perkara yang mereka sukai. Dan juga pada perkara yang boleh mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Sebab tu apabila mereka jemput kita datang ke majlis-majlis walimah, kita kena hadir. Kerana itu di antara menyempurnakan hak jiran. Dan kalau bila mereka jemput kita datang ke majlis kerakyaan, kenduri, kendarat dan sebagainya, kita kena hadir lah. Wajib hadir. Wajib kita hadir. Bila dijemput secara mulut ataupun secara bertulis, wajib kita hadir. Melainkan di majlis yang diadakan tu adanya perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah syarak, maka ketika itu barulah uzur kita. Barulah kita boleh tak pergi. Tapi kalau tak, maknanya boleh pergi. Wajib kita menghadiri dan memenuhi tuntutan jiran kita. Seandainya tidak ada perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Okey, baik. Dan yang seterusnya dia kata hendaklah menunaikan dan meraihkan hak-hak jiran. Jadi kita kena tahu apa hak-hak jiran kita. Jadi jiran ni ada hak dia. Setiap orang ada haknya. Sebagai anak ada haknya, sebagai isteri ada haknya, sebagai suami ada haknya, sebagai jiran pun ada haknya. Ada hak-hak mereka yang perlu kita ketahui. Kita kena tahu apa hak-hak jiran yang patut kita tunaikan. Jangan kita tak tahu. Bila kita tak tahu tu, terkadang kita ni banyak menyakiti hati jiran-jiran kita. Sebab apa? Sebab kita anggap jiran kita tu tidak ada apa-apa hak yang patut kita tunaikan. Di antaranya apa? Di antara adab-adab kita dengan jiran. Maksudnya adab-adab ataupun hak-hak jiran yang patut kita tunaikan. Di antaranya apa? Kita tidak menyinggung perasaan tetangga kita. Sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Itu di antara hak jiran. Mana kita tak boleh nak cakap perkara-perkara yang tak sedap didengar telinga mereka. Dan jangan kita buat perkara-perkara yang boleh mengganggu mereka itu dengan perbuatan. Kerana Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, sehingga meletakkan hukumnya haram jika jiran itu melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jirannya itu rasa hati ataupun tersinggung. Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi kata, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang. Kemudian bertanyalah sebahagian daripada sahabat, wa may ya Rasulullah, siapa dia tu Rasulullah? Sampai 3 kali Nabi beri penegasan. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Lalu Nabi SAW menyatakan, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Siapa dia yang Nabi SAW menyatakan tidak beriman? Iaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya. Sesiapa yang jirannya merasa tidak aman dengan sebab ada dia di sebelah rumahnya, dengan berbagai-bagai gangguannya, sama ada dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan tingkah lakunya, Nabi kata orang ni tak sempurna imannya.
Tak sempurna imannya, tak sempurna imannya. Kerana tu kita kena menjaga hak tetangga. Bila duduk berjiran ni, rumah dekat-dekat, kita jangan buat kebisingan yang tak sepatutnya kita buat pada waktu-waktu yang tak sepatutnya kita buat kerja. Tengah-tengah malam butuh gunggang, bising sana sini, jiran nak tidur pun tak boleh. Itu di antara apa kita kata mengganggu jiran sebelah. Tengah-tengah malam nyanyinya dan sebagainya, orang nak tidur tak boleh dan sebagainya. Itu di antara gangguan. Maka kalau kita buat begitu sehingga jiran kita rasa tak selesa, dia rasa tak aman dengan sebab perkataan kita, suara kita dan perbuatan kita, Nabi kata ni orang yang tak sempurna imannya. Orang yang tak sempurna imannya. Kerana tu kita tak boleh untuk kita menyebabkan jiran kita ni rasa tersinggung dengan perbuatan kita ataupun dengan perkataan kita. Alright. Selain daripada tu, di antara hak tetangga ataupun hak jiran yang perlu kita tunaikan adalah apa ni? Kita selalulah berziarah kepada dia. Seperti mana yang diingatkan tadi tu, mana di antara adab berjiran tetangga ni, iaitu kita selalu mengadakan ziarah padanya. Iaitu pada waktu-waktu yang dia selesa untuk menerima tetamu. Jangan kita ziarah tu pada waktu-waktu yang dia tak bersedia terima tetamu. Antaranya waktu mana? Pagi-pagi buta. Orang tak buka pintu tikar lagi, kita dah duduk depan rumah. Assalamualaikum. Tu waktu yang tak sesuai lah tu. Kemudian mana lagi waktu yang tak sesuai? Tengah hari buta. Waktu orang nak berehat di rumah, waktu tu lah nak datang rumah orang dan sebagainya. Tu tak sesuai. Lagi waktu yang tak sesuai, petang-petang nak garik di rumah orang pun tak sesuai juga. Lagi mana? Tengah malam. Tu di antara waktu yang tak sesuai. Melainkan kita berkeperluan, memang kita mengharapkan pertolongan, boleh datang. Tapi kalau datang sekadar saja-saja je, nak apa kita kata, nak saja nak lepak-lepak ke, itu bukan di antara adab berjiran tetangga. Maka tak boleh. Okey. Dan di antara hak-hak yang lain yang patut kita tunaikan hak jiran kita, iaitu memberikan bantuan seandainya mereka memerlukan. Kalau mereka mengharapkan pertolongan dan kita ni termasuk di antara orang yang mampu untuk memberikan pertolongan, maka kita berilah. Berilah sekadar yang kita mampu. Walaupun jiran kita tu sering kali datang bertemu dengan kita minta bantuan, berikanlah. Sehingga kalau kita tak mampu memberi sesuatu daripada apa yang kita ada, maka tunjukkanlah kepada dia jalan-jalan yang boleh melepaskan kesukaran dia. Tunjukkan kepada orang lain ke, kenalkan dengan orang lain ke, bantu dia cari kerja ke dan sebagainya. Itu di antara apa kita kata adab kita dengan jiran. Jangan kita tutup pintu semua. Dia datangnya tutup, tak keluar, duduk dalam. Kenapa? Tahu dah dia ni mari tak ada lain. Apa dia? Nak minta tolong lah tu. Nampak muka dia je, tutup tingkap. Nampak muka dia, tutup pintu. Nampak muka dia, lari. Tu tak boleh. Tu di antara adab yang buruk seorang jiran kepada jiran yang lain. Biarlah walaupun dia sering kali datang ke rumah kita pun nak minta tolong, berilah apa yang kita boleh bantu. Biarlah timbul rasa segan tu daripada diri dia sendiri. Jangan kita malukan dia dengan tidak melayan dia, ataupun kita marah dia, ataupun kita tengking dia dengan perkataan yang tidak elok. Tu tak patut. Tak boleh tolong, kabar tak boleh tolong. Kalau boleh tolong, berilah sekadar apa yang kita mampu untuk selesaikan permintaan dia tu. Dan di antara adab yang lain, adab jiran ni, apa dia? Jangan kita biarkan jiran tetangga kita ni dalam keadaan lapar, sedangkan kita ni mampu dan kita memiliki kemampuan untuk memberi makanan kepada dia. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, laisal muslim alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Bukanlah seseorang yang sempurna keislamannya itu yang sentiasa dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga di sebelahnya itu dalam keadaan lapar. Tak sempurna keislaman seseorang yang tidur malamnya dalam keadaan kenyang, tetapi ada di antara jiran tetangganya itu dalam keadaan lapar. Seperti mana kita lihat keadaan sekarang ni lah, dalam musim-musim musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diperintahkan pula untuk perintah kawalan pergerakan. Ada sebahagian daripada kita yang tak boleh bekerja, yang tak boleh meniaga, maka terputus bekalan makanan dan sebagainya. Inilah waktu untuk kita cakna ni.
Waktu untuk kita ambil tahu siapa di antara jiran kita yang hidup dalam kesusahan dan kepayahan. Walaupun kita sendiri ni mungkin memerlukan, tapi taklah sampai kita tak makan tak minum. Tak. Bahkan kalau kita nak tahu, memberi di waktu kita memerlukan itu lebih baik daripada kita memberi di waktu kita tak perlukan. Kerana ketika memberi waktu kita sendiri memerlukan, dinamakan ithar. Inilah di akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah dan akhlak ahli keluarga Nabi dan akhlak sebahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Memberi di waktu mereka sendiri sedang memerlukan. Kuliah sebelum ni pun saya dah tegur dah. Di antara sifat kita ni, seolah-olah kita takut kita tak berkeperluan sampai kita lupa kepada orang yang lebih memerlukan. Kalau berbelanja seorang tu, dia punya troli sampai 4-5 T. Dia seorang saja penuh troli. Kenapa? Kerana bimbangnya dia tak cukup makan. Tapi dia tak fikir keadaan orang yang lebih memerlukan. Lainlah kalau memang dia beli banyak tu untuk agih-agihkan kepada orang, tu lain cerita dia. Tapi ni memang keperluan diri dia seorang tu, ataupun dia dengan ahli keluarganya melebihi daripada keperluan dia. Sepatutnya berilah, berbahagi-bahagilah rezeki yang kita ada tu kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi jangan kita pernah rasa selesa dengan kekenyangan kita, sedangkan ada lagi sebahagian daripada jiran-jiran kita. Tak perlu tengok orang yang luar. Terkadang kita melihat orang yang terlalu jauh. Kita memandang kelaparan ni orang yang duduk di Syria. Kita memandang kelaparan ni orang yang duduk di Palestin. Kita memandang kelaparan orang duduk di Rohingya. Tapi kita tak lihat jiran tetangga kita tu ada lagi orang yang masih lapar. Jiran tetangga kita tu masih ada lagi yang tak makan. Jiran tetangga kita tu masih lagi ada yang tidak berpakaian. Dan ada di antara jiran tetangga kita tu yang anaknya masih tidak bersekolah kerana tak mampu. Jadi sebagai orang Muslim ni lah tindakan kita. Adab kita kena cari tahulah kalau kita termasuk di kalangan orang yang berkemampuan. Dan di antara hak-hak jiran yang lain, apa dia? Jenguk ketika dia sakit. Waktu dia sakit pergi ziarah. Seperti mana yang dinyatakan tadilah, pergi ziarah. Ziarah pada waktu-waktu yang dia boleh menerima kita untuk ziarah. Kerana tu kita kena tahu juga adat-adat ziarah ni macam mana. Jangan kita pergi semata-mata. Lagi musim sekarang ni, musim ramai orang berpenyakit. Yang mana penyakit yang berlaku waktu ni iaitu penyakit yang menghalang kita untuk berziarah. Mana tak lagi ziarah. Ni penyakit zaman sekarang ni. Yang mana virus ni virus yang tak membenarkan kita berziarah kepada orang yang sakit. Jadi jangan pergilah. Jangan buat kerah kita nak pergi ziarah. Kenapa? Memang dihalang. Melainkan setelah dia sembuh, dia bersedia untuk menerima, barulah kita pergi. Okey. Begitu juga kalau penyakit tu memang penyakit yang tidak berbahaya, tapi kalau dia tak izinkan kita datang, tak usah datang. Tapi kalau dia kata boleh datang, kita pergi. Sebab tu adab berziarah pun kita kena tahu. Jangan duduk lama-lama, melainkan dia rasa selesa dengan keberadaan kita. Bila datang rumah orang tu, jangan nak berziarah tu jangan lama-lama, melainkan dia selesa kita ada dengan dia. Kalau dia tak selesa, cepat-cepat bangunlah. Kemudian di antara adat-adat ziarah ni, mendoakan dia dengan doa-doa kebaikan supaya cepat sembuh dan sebagainya. Kerana tu dilarang waktu kita berziarah kepada orang yang sakit tu, kita menceritakan perkara-perkara yang buruk. Umpama contoh kita lihat dia sakit macam ni, kita pun cakap, kawan aku 2-3 orang dah sakit macam mu ni, tapi aku tengok lepas daripada 3-4 hari meninggal. Tu dia ada perkataan yang memang tak boleh kita cakap. Apa dia? Kita takutkan orang yang sakit tu dengan perkataan-perkataan yang buruk. Tak boleh, jangan kita cakap macam tu. Sepatutnya kita kena bagi nasihat kepada dia. Kita bagi tahu kepada dia, insya-Allah berpeluang untuk sembuh. Kemudian jagalah makan. Kalau nak apa-apa bagi tahu. Itu di antara adab kita berziarah kepada orang yang sakit. Di antara adab yang lain, hak jiran yang patut kita tunaikan, iaitu kita tidak masuk campur urusan kekeluargaan dia, melainkan dia datang minta tolong kepada kita. Dia tak usah kita nak pasang telinga duk dengar ke dinding rumah sebelah, benda ni balah ni, apa masalah dia. Itu bukan adab ataupun akhlak hidup berjiran. Hiduplah berjiran dalam keadaan kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau dia nak bergaduh, kena balah ke, kita biarlah. Itu urusan keluarga dia. Melainkan dia datang kepada kita, minta tanya kepada kita, minta pendapat dan sebagainya. Ketika itu boleh kita tolong. Okay? Boleh kita bantu dan boleh kita campur untuk beri nasihat. Campur bukan nak jadi batu api.
Tapi campur tu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tak sah. Kita nak tanya-tanya, nak sibuk-sibuk tanya tu tak sah. Okey. Di antara adab yang lain, adab kita dengan jiran kita ni, iaitu kita senantiasa mengucapkan ucapan selamat, tahniah. Andainya ada satu perkara yang mengembirakan berlaku kepada keluarga jiran kita tu, seumpama perkahwinan, ucapkan tahniah. Dapat anak, ucapkan tahniah. Anak dia dapat lulus periksa dan sebagainya, ucapkan tahniah. Anak dapat kerja dan sebagainya, ucapkan tahniah. Tu ucapan tahniah, ucapan selamat kita berikan kepada jiran tetangga kita. Kemudian andai kata jiran kita tu ada melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita, maafkanlah kalau kita mampu untuk maafkan. Jangan kita bermusuhan dengan jiran kita. Kerana macam tadilah, sebab jiran ni orang yang terdekat dengan kita. Boleh jadi satu masa kita perlukan pertolongan dia, dan dia pun memerlukan pertolongan kita. Dan di antara adab yang lain, dia banyak kalau nak cerita pasal adab ataupun hak-hak jiran ni. Antaranya apa? Jangan kita memandang kepada rumah jiran itu, dan kita melihat dengan sengaja barang-barang keperluan dia ataupun apa-apa jua yang ada dalam rumah dia. Kita duduk sibuk-sibuk cari tengok, apa ada rumah dia ni, masuk apa hari ni, makanan benda ada, barang apa ada, kereta apa jenama. Contohlah, jangan, tak usah. Itu bukan di antara akhlak dan bukan adab kita berjiran. Okey, itu di antara kita kata hak-hak jiran yang perlu kita tunaikan. Banyak lagi sebenarnya tuan-tuan. Banyak yang perlu kita tahu tentang hak-hak jiran ni, yang perlu kita raikan. Jadi benda-benda macam inilah kita kena ajar kepada anak-anak kita, supaya mereka itu membesarnya itu dalam keadaan tahu untuk menghormati orang yang ada di sekelilingnya. Bukan sekadar dia hidup dalam kelompok dia yang kecil saja, tetapi dia akan membesar dengan bercampur dengan masyarakat. Jadi bila bercampur dengan orang ni, terutama jiran ni, dia kena adalah adab-adab dia, supaya tak menimbulkan prasangka dan juga tidak menimbulkan apa kita kata fitnah daripada orang-orang yang ada di sekitar kita tu. Baik. Dan sambungan sikit, hendaklah menunai dan meraihkan hak-hak jiran dan menolong akan jiran tu dengan seberapa daya upayanya, istimewa pula pada ketika kesusahan. Seperti mana kita nyatakan tadi, makna kena tolonglah sedaya upaya kita, terutama apabila jiran kita tu dalam kesusahan, dan mendoakan mereka itu dengan segala kebajikan. Dan kita sentiasa mendoakan jiran kita ni dengan doa-doa yang baik. Itu kelebihan orang-orang yang beriman. Kenapa? Mereka selalu mendapat doa daripada orang-orang yang lain. Terkadang mungkin doa kita ni tak diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana maksiat kita, jahat kita, buruk kita, lalai kita dan sebagainya. Tapi kita dapat kebaikan. Kenapa kita dapat kebaikan? Mungkin kerana sebab doa daripada jiran-jiran kita. Doa daripada orang-orang yang mengenali kita tu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untung orang yang beriman. Doa mereka itu diterima. Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa daripada orang-orang yang beriman untuk orang-orang yang beriman yang lain. Bahkan Nabi SAW menyatakan doa yang terbaik dan cepat diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah doa seorang saudara di belakang saudaranya. Kita mendoakan kebaikan kepada orang lain di belakang dia. Apabila kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat pun kata, bagi kamu apa yang kamu doakan. Malaikat yang mengaminkan doa kita. Bila kita doa untuk, ya Allah, kau berilah si fulan bin fulan ni kehidupan yang baik. Ya Allah, kau berikanlah kemudahan kepada si fulan bin fulan. Ya Allah, kau berilah petunjuk kepada si fulan dan si fulan. Maka malaikat tu akan mendoakan atas kita seperti mana kamu minta, begitulah Allah akan tunaikan untuk kamu. Makna malaikat balas doa kita. Jadi jangan kita berdoa tu hanya untuk diri kita sendiri saja. Kita berdoa untuk secara umumnya kepada sekalian orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak khususkan doa kita, terutama kepada jiran-jiran kita dan orang-orang yang mengenali dengan kita. Itu di antara adab kita hidup bermasyarakat. Jadi janganlah kita bersengketa, janganlah kita ni mudah untuk meletakkan prasangka. Kerana tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat, ada 9 wasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan
Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab untuk kita saling berinteraksi, untuk menjaga hubungan, sama ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan kejiranan, terutama pada menjaga lidah. Kerana selalu berlakunya pertelingkahan dan selalunya berlakunya fitnah, selalunya berlakunya perbalahan berpunca daripada lidah yang rajin bertutur kata. Kerana itu yang pertama dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Hujurat, Allah menyatakan fatabayyanu. Itu yang pertama. Apa dia? Selidiklah suatu khabar yang sampai kepada kita. Hidup berjiran macam itulah. Kita jangan cepat untuk mendengar satu-satu berita, terutama tentang mereka yang ada di sekitar kita. Kalau orang menceritakan satu-satu perkara berkenaan dengan jiran yang duduk sebelah rumah kita ni, maka kita tabayyun. Kita selidik dulu, betul tak betul apa yang dia cerita. Jangan cepat-cepat kita ambil. Jangan cepat-cepat kita jadikan sebagai pegangan. Jangan cepat-cepat kita percaya. Kenapa? Kenapa? Terkadang ada sebahagian daripada berita itu mungkin fitnah. Ada sebahagian daripada berita itu umpatan. Ada sebahagian daripada berita itu adu domba, supaya kita saling bermusuhan dengan jiran kita. Maka yang pertama, tabayun. Dia suruh kita untuk tabayun, yakni selidik dulu. Jangan cepat-cepat kita sebar. Lagi di zaman sekarang ni, Allah, takut sangat kita lihat dengan adanya media sosialnya, Facebooknya, Twitternya, Whatsappnya, maka orang hilang pertimbangan. Tanpa selidik bicara terlebih dahulu, share sana-sana, share sini, share situ sebagainya. Maka dengan sebab tu, maka tersebarlah banyaknya fitnah, banyaknya keburukan tanpa daripada kita soal selidik terlebih dahulu. Jadi akhlak dia, adab dia, kita nak berhubungan, kita nak berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang luar, ataupun mereka yang ada berdekatan dengan kita. Yang pertama mesti tabayyun. Yang kedua, fa'aslihu. Ini adab yang kita kena ada. Fa'aslihu apa dia? Iaitu senantiasalah kita berusaha untuk mendamaikan saudara-saudara kita ataupun jiran-jiran tetangga kita yang saling bersengketa. Kita perlu menjadi orang yang mendamaikan, orang yang sentiasa memperbaiki hubungan. Jangan pula kita menjadi orang yang sentiasa membakar panasnya hubungan tu sehingga menjadi berpecah belah dan sebagainya. Ini bukan akhlak yang baik. Ini bukan adab yang baik. Kalau ada orang yang seumpama ini, iaitu orang yang suka memecah belah, duduk dalam masyarakat, maka boleh rosak binasa masyarakat tersebut. Tetapi kalau ada orang yang sentiasa berusaha untuk islah, memperbaiki hubungan, maka baiklah. Walaupun kita kata dua kelompok ni paling sukar untuk bersatu dan sebagainya, untuk berdamai dan sebagainya, usahakanlah demi kebaikan agama itu sendiri, demi kebaikan umat itu sendiri, maka perelokkanlah. Kerana musibah ni banyak turun. Ini kerana apa? Inilah persengketaan dan permusuhan. Maka naklah kita ni menjadi orang yang fa'aslihu. Jadi orang yang memperbaiki ataupun mendamaikan saudara yang bersengketa. Baik. Yang seterusnya, wa aqsitu. Hendaklah kamu berlaku adil. Bila kita hidup berjiran tetangga, kita hidup dalam masyarakat ni, perlu menjadi orang yang adil. Adil dalam membuat keputusan, adil dalam memberikan sesuatu keperluan, adil dalam apa juga tindakan dan perkataan. Terkadang adil ni bukan semestinya sama rata. Terkadang adil ni bermaksud memberikan suatu hak kepada orang yang layak untuk menerima. Terutama bila kita hidup dalam bermasyarakat, perlu adil lah. Terutama lagi orang yang menjadi pemimpin. Kalau kita tak jadi pemimpin pun, kita sebagai satu masyarakat, kita kata salah seorang daripada masyarakat yang ada dalam komuniti tu, kita boleh menyuarakan keadilan. Tak salah. Kerana dengan ada orang yang adil ni akan membawa kedamaian. Setiap akhlak yang baik, setiap adab yang baik, dia akan mengundang rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam masyarakat perlu ada orang yang adil. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, Allah menyatakan la yaskhar. Bila kita hidup bermasyarakat, jangan ada sifat suka mencemuh. Mencemuh ataupun merendahkan orang lain, terutama hidup berjiran. Jangan kita cemuh dia, jangan kita merendahkan dia. Mungkin dia susah ke, dia miskin ke, dia hidup tak senang ke, dia punya pekerjaan tak baik ke, dia punya anak ni tak berjaya dalam kehidupan. Jangan kita merendahkan dia, jangan kita hina dia, jangan kita cemuh dia, jangan kita caci dia. Kenapa? Itu bukan akhlak orang yang berjiran.
Itu bukan akhlak hidup bermasyarakat. Kan tu tak boleh ada sifat orang yang suka mencemuh. Tu jangan mencemuh ataupun jangan merendahkan orang lain. Baik. Yang kelima, wala talmizu. Jangan kamu suka mengaibkan saudara kamu. Jangan kita suka memalukan dia. Tahu dah dia ni tak betul, tahu dah dia tak molek, kita pun sengaja cerita keaiban dia, buka dia punya keburukan dia. Kemudian kita kita pemalukan diri dia. Ini di antara akhlak yang tidak baik, terutama hidup berjiran. Jangan kita malukan jiran kita, jangan kita aibkan jiran kita. Jangan. Sepatutnya kita kena sentiasa memuliakan dia. Bantulah dia tu daripada keadaan yang kurang kepada keadaan yang lebih baik. Dan yang seterusnya, yang keenam, wala tanabazu. Apa ni? Jangan kita menggela-gela ataupun jangan kita melabelkan jiran kita ni dengan gelaran-gelaran tertentu, ataupun sahabat-sahabat kita dengan kita kata gelaran-gelaran tertentu. Jangan kita nak labelkan, dia ni golongan ni, dia ni macam ni. Jangan. Tu sikap yang tak baik. Tak kira siapa pun, jangan kita label-labelkan macam tu. Tu di antara akhlak yang buruk dalam hidup bermasyarakat. Yang ketujuh, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Bila kita hidup bermasyarakat, kita kena menjauhi sifat daripada banyak berprasangka yang buruk. Su'uzon ni kena tinggal. Lagi-lagi hidup berjiran. Hidup berjiran ni terkadang Allah berat dugaan kita ni. Terutama mata yang suka melilau, melihat ke sana kemari, telinga yang suka memasang ni, yang suka mendengar pertuturan jiran-jiran ni, selalu timbullah prasangka. Gini dia rupanya ni. Padahal kita nampak benda lain, orang tu buat benda lain. Cepat nak bersangka buruk. Kita dengar lain, kita kata ni lain macam je sebelah ni, siapa ni? Tu nama sangka buruk. Sebab kita tak nampak rumah kita di balik dinding, rumah dia pun di balik dinding. Jadi kita hanya mendengar dan kita hanya melihat tu dengan kilasan mata saja, bukan melihat dengan nyata. Jadi jangan kita berprasangka buruk. Kerana sifat berprasangka buruk tu akan membawa kepada dosa yang besar. Su'uzon, jangan. Sebab tu kalau boleh kita berhusnuzan, husnuzan lah. Kita boleh bersangka baik lah. Malaikat nyata betul depan mata kita keburukan yang dilakukan, maka ketika itu kena cegah lah. Yang ke-8 wala tajassasu. Ini pun kena jaga juga. Apa ni? Jangan kita sengaja mencari-cari kesalahan orang. Sengaja mencari kesalahan jiran tu. Kadang benda tak ada pun kita sengaja mencari. Cari supaya jadi punca perbalahan, cari supaya jadi punca permusuhan. Ni jangan kita buat. Jangan ada sifat macam ni. Sehingga kalau kita lihat di antara akhlak yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dengan jiran ni, dia kata di antara akhlak kita dengan jiran, apabila kita nak buat sesuatu, umpama contoh nak bina rumah, nak buat pagar, nak buat sesuatu yang lebih tinggi daripada rumah jiran kita, yang boleh menghalang angin tu masuk rumah dia, kena tanya dulu dengan jiran. Boleh tak aku nak buat gini? Aku nak buat rumah pagar tinggi sikit daripada rumahmu ni. Cahaya mungkin tak nampak, angin mungkin tak masuk dan sebagainya. Boleh tak? Kalau dia kata tak boleh, tak payah buat lah. Kenapa? Hak dia tu nak dapatkan keselesaan cahaya dan sebagainya. Kita kata tanah aku, suka aku. Tak boleh. Tak boleh. Kerana tu kita tak boleh nak buat. Tidak boleh macam tu. Sampaikan benda macam tu pun dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sampai kita nak mencari-cari kesalahan orang lain. Tu banyak benda yang kita kena pelajari daripada akhlak hidup berjiran ni. Baik. Dan yang terakhir dalam Al-Quran menyatakan bahawa wala yaghtab. Ni pun kena jaga apa dia? Jangan mengumpat. Hidup berjiran jangan kita mengumpat. Kita suka duduk dengan jiran sebelah kanan, tak suka dengan jiran sebelah kiri, maka kita jumpa jiran sebelah kanan, kita ngumpat jiran sebelah kiri. Ataupun kita suka jiran sebelah kiri, tak suka jiran sebelah kanan, kita pergi rumah sebelah kanan, kita cerita sebelah kiri. Kita pergi rumah sebelah kiri, cerita sebelah kanan. Tu tak bagus. Tu suka mengumpat. Yang ni mengumpat ni mana menceritakan keburukan saudara kita di belakang dia. Walaupun benda tu betul. Kalau benda betul, namanya mengumpat. Kalau benda tak betul, kita cerita perkara yang buruk terhadap saudara kita dan benda tu tak betul. Tu namanya fitnah. Walaupun mengumpat ni ada keadaan yang dibenarkan, tapi banyak keadaan tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita renung-renungkan.
Tentang adab yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di antara adab-adab kita berjiran. Yang mana adab ni kalau kita lihat banyaklah dah kita tinggalkan. Banyak dah kita tak amalkan. Susah kita nak cari kehidupan seperti mana kehidupan yang ada pada tak perlu tengok pada kehidupan Nabi dan sahabat-sahabat lah. Kita nak tengok kehidupan yang pernah berlaku dalam kehidupan orang tua-tua kita pun susah. Kalau dulu orang tua-tua ni hidup berjiran ni, Allah, kuat sangat lah. Memang kuat sangat. Sehingga ada apa-apa aktiviti pun jiran. Ada buat ni jiran. Nak buat tu jiran. Semua mereka mengharapkan kepada jiran. Sebab tu mereka boleh hidup dengan rukun, damai. Bila berlaku satu-satu musibah, jiran-jiran tetangga semua ambil tahu. Adapun sekarang kalau berlaku sesuatu, jiran pun kadang tak tahu. Kenapa? Kita yang meninggalkan adab hidup berjiran. Tu insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat kemanfaatan dan kita dapat kefahaman bagaimana kita nak membentuk diri kita dan anak-anak kita lah, terutama anak yang perempuan, supaya apa? Supaya dia beradab kepada jiran-jiran tetangganya. Dah? Okey, habis pelajaran yang ke-6. Nanti insya-Allah kita akan sambung semula pelajaran yang ke-7, masuk pada membicarakan tentang adab di dalam rumah. Adab dalam rumah. Jadi mudah-mudahanlah insya-Allah kalau kita sempat untuk khatamkan, sebab dia banyak lagi ni. Satu malam kita boleh baca satu adab. Dan dia ada lebih kurang, kalau tak silap saya dalam kitab ni, dia sampai kepada pelajaran yang ke-30. Ni baru baru pelajaran yang ke-7. Ada baki lebih kurang 23 lagi. 23 bab lagi. 23 bab lagi. Kalau satu malam satu bab, insya-Allah lah sampai kepada 14 April nanti kita boleh khatam lah. Dan kalau tak khatam, mana kita sambunglah pada waktu-waktu yang lain. Kalau ada sambungan PKP, sambung lagi lah kita baca kitab ni sampai khatam. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kalau siapa-siapa yang berhajat untuk memiliki kitab ni, boleh tinggalkan di komen nanti. Kita akan maklumkan nak beli kitab ni di mana. Ni kitab ni asalnya kitab Jawi. Kitab Jawi, kemudian ada usaha daripada kalau tak salah saya Akademi Jawi Malaysia. Jadi Akademi Jawi Malaysia ni dia himpun banyak daripada kitab-kitab Jawi, kemudian dia tulis semula kepada bahasa Rumi. Bahasa Rumi dengan tidak mengubah perkataan asalnya. Maknanya dia masih menggunakan lenggok bahasa lama lah dalam kitab ni. Jadi Akademi Jawi Malaysia ni banyak dia buat kitab-kitab ataupun menterjemahkan semula daripada bahasa Jawi kepada bahasa Rumi kita. Jadi siapa yang rasa berminat untuk memiliki kitab ni, nanti kita akan tinggalkan maklumat di komen tu, nak berhubung dengan siapa untuk beli kitab ni macam mana, tu boleh tanyalah dengan pihak yang jual kitab dah ni. Sebab mungkin waktu sekarang ni mungkin pejabat pos tutup tu, mungkin tak dapat nak belilah. Tapi insya-Allah lah kita akan cuba sediakan nota secara salinan tu pada setiap kuliah tu kita akan masukkan bagi siapa yang nak tengok sebagai rujukan dan sebagainya. Okey. Jadi sampai situ dulu, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada malam esok, dan besok petang seperti biasa kita akan sambungan bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah dan juga sambungan pembacaan kitab Haid, Nifas dan Istiadah pada jam 3 petang. Dan malam esok sambungan kitab Adab Perempuan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ni dan ruangan waktu yang diberikan oleh sidang pendengar, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan menjadi asbab segala kepayahan dan musibah kita ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini di antara perkara yang perlu kita lazimi di rumah. Selain daripada kita beramal dengan amalan-amalan yang fardu, maka dituntut atas kita ni memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Dan di antara sebaik-baik amalan soleh yang boleh dilakukan di rumah ialah majlis ta'lim. Majlis ta'lim ni satu perkara yang baik. Walaupun sekadar membaca saja pun tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu nak buat, maka inilah di antara jalan yang kita boleh usahakan. Kita buka live dan sebagainya, biar anak-anak kita dengar, suami, isteri dan sebagainya duduk ramai-ramai mendengar seumpama ni, tak ada masalah. Bukan tertentu pada kuliah ni saja. Banyak kita lihat ramai daripada kalangan asatizah kita yang setiap malamnya, setiap waktunya sekarang ni buat live.
Apatah lagi kita diberikan pengumuman, katanya insya-Allah bermula daripada malam ni ataupun esok start 8 pagi sampai ke 6 petang tu diberi secara percuma internet. Ini maknanya kita boleh gunalah ruang ni untuk download ke dan sebagainya supaya kita boleh simpan video daripada asatizah kita ni untuk dijadikan rujukan di masa-masa akan datang. Okey, jadi insya-Allah sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.